Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 2 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 2 Jun 2022 Mesti kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita Ustaz Muhammad Nur Mansur hafizahullah taala. Dan kita mengalu-alukan kehadiran yang hormati Datuk Pahlawan Ketua Polis Perak kita menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Jadi saya mohon jasa Ustaz Datuk untuk meneruskan kuliah zuhur ini, ya, insya-Allah. Dan kuliah zuhur kita membincangkan kandungan kitab Safinatul Najah yang disusun oleh Al-Fadhil Al-Syekh Al-Alim Salim Al-Sumair Al-Hadrami Rahimahullah. Masih membincangkan lagi tentang pengurusan jenazah. Jadi insya-Allah pada 8 Jun nanti akan diadakan khusus pengurusan jenazah dan kita difahamkan Datuk KP kita akan menghadiri dari awal khusus pengurusan jenazah. Ini satu benda yang sangat baik, ya, untuk menjadi teladan dan contoh kepada anak-anak buah di dalam pasukan polis di Malaysia Kota Perak ini. Mudah-mudahan iltizam yang dihormati Datuk Pahlawan KP kita akan memberikan kita semangat, untuk menimba ilmu-ilmu yang akan disampaikan di dalam khusus pengurusan jenazah ini, insya-Allah. Walaupun sebagai kita kata mukaddimahnya, insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan apa yang disampaikan oleh almarhum pengarang kitab Safinatul Najah ini berkaitan dengan fasal yang berikutnya, fasal yang ke-1, iaitu tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini, cara mandi jenazah. Ya, pada kuliah lalu kita menyebut tentang kewajipan terhadap jenazah dan kita uraikan satu persatunya. Dan pada kuliah kita kali ini kita akan uraikan cara mandi jenazah.
Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Sekurang-kurang memandikan mayat. Al-ghusli ni makna ghuslil mayyit. Sekurang-kurang memandikan mayat itu atau memandikan jenazah itu ialah ta'mimu badanihi bil ma. Meratakan badannya dengan air. Ini maksudnya kalau dalam keadaan keadaan yang maknanya paling ringkas, paling ringkas, sekurang-kurangnya memeratakan badan mayat si mati ini dengan air. Itu paling ringkas lah, paling ringkas. Wa akmalhu, yang paling sempurna, diterangkan oleh penyusun kitab ini, an yaghsila sau'ataihi, iaitu memandikan kemaluan dan duburnya. Maksudnya kedua-dua anggota kemaluan itu dimandikan dengan sempurna. Itu dia. Itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ialah wa ay yuzilal qadara min unufihi, menghilangkan kotoran daripada hidungnya. Itu kita gunakan kapas, kita guna cotton bud, kapas pembersih telinga, kita guna untuk membersihkan hidung. Itu cerita dia. Kemudian wa ay yuwaddi'ahu, mewudukkannya. Bila dah selesai mandi itu, maka kita mewudukkannya jenazah ini. Kita yang ambilkan air semayang dia, sapu kat muka, sapu kat tangan, wuduk lah. Di kepala, di kaki. Itu maksudnya wa an yuwaddi'ahu. Kemudian wa ay yadluka badanahu bisidri, menggosok badannya dengan daun bidara. Jadi insya-Allah dalam khusus jenazah nanti, waktu praktikal tu, penceramah akan tunjukkan kepada peserta, semua peserta termasuk yang mati Datuk KP kita, apa itu daun bidara. Tapi rasanya insya-Allah ramai yang kenal kot. Dan kalau duduk di kampung insya-Allah kenal lah daun bidara. Kalau duduk di kampung baru KL tu tak tahulah kenal ke tidak. Terus kata taman perumahan. Kalau duduk taman perumahan, daripada kecil besar macam saya, lahir ke Lumpur, besar Seremban, memang tak pernah duduk kampung. Tahu nama daun bidara tu, tapi apa rupanya tu tak berapa nak cam. Daun bidara. Semalam saya berbual dengan seorang pegawai inspektor. Dia kata daun bidara ni elok buat mandi. Bukan saja untuk si mati, untuk orang hidup pun elok buat mandi. Sebab khasiat dia, daun bidara ni bila dimandikan sekali campur air, kita mandi air campur air daun bidara tu, dia menyegarkan tubuh badan kita. Katanya begitu. Semalam lah waktu lepas minum lepas taklimat wakaf, saya minum dengan pegawai inspektor. Saya masa-masa tu cerita. Dia kata daun bidara ni bagus. Rupanya dia suka menanam pokok-pokok, pokok-pokok yang ada kegunaan. Dia kata kita orang Melayu ni dok tanam pokok-pokok ni, pokok semambu, pokok bidara, pokok apa lagi, pokok apa tu, yang tunjuk langit, apa semua tu elok tanam tu. Pokok apa, limau purut, benda-benda yang nak buat masak. Elok tanam pokok-pokok ni Ustaz.
Jadi kita nak pakai, bila nak masak, nak pakai, tak payah pergi cari pasar, tapi pergi cari kedai. Betul dan pula yang amat berhormat Menteri Besar kita menyarankan kepada kita supaya menanam tumbuh pakai apa-apa yang boleh ditanam di rumah, tanamlah di rumah, supaya boleh diguna. Tanam cili, tanam apa lagi, benda yang nak buat masak, kan? Supaya kalau saya sikit-sikit tu bolehlah tuan, kan? Kangkung ke bayam ke, kan? Jadi termasuk pokok-pokok ni tadi lah, pokok bidara, pokok mambu. Pokok mambu ni susah nak cari. Kena pergi rumah awin ni suka tanam pokok mambu yang buat campak. Daun mambu, kan? Daun. Jadi daun bidara ni, kata pengarang kitab ni, hendaklah digosok badan masih mati ini dengan daun bidara. Wa ay yasubbal ma'a alaihi thalatha, dan menjirus air ke atasnya sebanyak 3 kali. Itu disebut oleh pengarang kitab. Maksudnya badan si mati ini dijirus daripada kepala sampai ke kaki sebanyak 3 kali. Kan? Apa sebabnya 3 kali itu? Kerana 3 kali itu adalah perkara-perkara yang sunnah Nabi SAW lakukan. Ambil wuduk pun 3 kali, kan? Yang ini pun jirus badan si mati pun 3 kali. Apa lagi 3 kali? Benda yang 3. Jadi Nabi suka buat benda ni 3. Sembahyang witir pun 3 rakaat. Kan tak boleh buat 1, boleh buat 1, tapi Nabi suka buat 3 rakaat. Apa lagi benda 3? Membasuh anggota wuduk 3. Itu dalam kitab disebut meniga-niga ketika berwuduk tu. Maksud meniga-niga tu maknanya ambil anggota, kita basuh anggota wuduk tu 3 kali. Jadi si mati ni pun kita jirus badan dia daripada kepala ke kaki pun 3 kali. Itu yang paling baik sekali, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita pergi kepada fasal yang ke-52. Cara kafan jenazah. Faslun. Aqallul kafani thawbun ya'ummuhu. Ya, sekurang-kurang kafan adalah selai kain yang membalut keseluruhan mayat. Ini kira kritikal. Ya. Kalau kata orang dah tak ada sangat-sangat dah, dapat selai kain boleh bungkus mayat dengan sempurna, cukup lah untuk kapan. Itu kira paling-paling tidak lah. Kan? Wa akmaluhu lirrajuli, dan kafan yang lebih sempurna untuk lelaki ialah thalathu lafaif, 3 lapis. Tu dia. Lelaki kafan dia 3 lapis. Ini akan ditunjukkan nanti, ya. Dalam khusus proses jenazah ni akan ditunjukkan praktikalnya mandi, ya, kafan. Kalau setengah-setengah khusus proses jenazah sampai ditanam dalam kubur tu pun ada praktikal. Tak tahu lah, ya, Datuk, ya. Besok 8 bulan tu ada buat tak? Sebab kubur seberang jalan je, dekat Gurap tu, tempat khusus Masjid Aulia. Kalau nak buat sampai ke Gurap pun boleh rasanya. Tapi tak tahulah, ni kita serah kepada mereka yang menjadi urus dia khusus, ya. Kalau nak buat boleh tu, kan? Bukannya jauh sangat pun, tapi susah sikit, sebuah jalan kan payah. Jadi setengah-setengah masjid bila buat khusus proses jenazah sampai praktikal ke bumi. Siapa jadi model, dia akan rasa macam mana dia nanti dimasukkan ke liang lahat bila dia mati nanti. Komplit. Balik-balik insaf. Sebab dimandikan, dikapankan, dikebumikan. Cuma bezanya tak di kampus. Lepas tunjuk tu bawa naik atas balik. Ya tu, ya, setengah khusus jenazah mana tu ada dibuat praktikal ke bumi sekali. Ya. Praktikal mandi, praktikal kafan, praktikal semayang, praktikal ke bumi.
semua tapi secara umumnya 3 sajalah, sampai ke semayang je Jadi akan ditunjukkan nanti bagaimana yang dikatakan 3 lapis kain diguna untuk membalut, mengapankan jenazah tu untuk lelaki. Walil mar'ati, untuk perempuan pula, qamisun, sehelai pakaian. Perempuan ni dia lain dia tak macam lelaki. Perempuan ni dia ada aurat yang sempurna ditutup tu, sebab meninggal pun, si mati pun diberi penghormatan, dibuatkan sehelai pakaian untuk perempuan, mayat perempuan. Mayat lelaki tak perlu kan, bogel-bogel si mati tu terus bungkus je kapan dia dengan kain. Perempuan tak boleh. Perempuan dia kena pakaikan pakaian dia. Ada pakaian dia. Tu bila wanita tahulah tu pakaian macam mana tu bila wanita dia tahu. Okey tu. Mesej tu. Insya-Allah kita jumpa tu 8 bulan jumpa tu insya-Allah khusus perusahaan jenazah. Baik. Mesej tu. Jadi pakaian tu nanti akan ditunjukkan oleh Tok Bilal wanita dia akan tunjuk macam mana pakaian yang dimaksudkan. Apa baju kurung ke, baju maxi ke, nanti akan tunjuk wa khimarun, tudung. Jadi ada tudung ni. Baik tu kita nak bagi nasihatlah. Tolonglah kakak belakang tu bagi nasihat kepada artis kita. Dia kata saya tak tutup aurat pun, saya tak pakai tudung pun 3 kali pergi umrah. Orang yang pakai tudung tu belum tentu lagi pergi umrah lepas weda. Tolonglah kakak belakang bagi nasihat lah. Kalau kakak beli PM lah. Menutup aurat adalah suatu kewajipan. Dia bukan benda yang boleh dibuat kompromi. Hatta orang tua yang sakit, yang uzur, sangat uzur pun, perempuan tua umur dah 80 uzur, dia pun tak ada keinginan, orang tengok dia pun tak ada keinginan, pun wajib menutup aurat. Perempuan umur 80 dah jalan pun dah macam lebih kurang UMAI, lebih kurang lah. Kalau tengok saya jalan tu macam tu lah, perempuan umur 80 jalan sengit kan. Ustaz Syarif tengok perempuan tu pun tak ada apa, perempuan tu tengok Ustaz Syarif pun tak ada apa. Contoh tak ada apa dah. Contoh umur 80, kau umur 30 Ustaz Syarif umur 80, perempuan begitu pun wajib tutup aurat. Apatah lagi kalau perempuan yang masih sihat, masih sihat walafiat, masih lagi uzur syar'i. Mati pun dah jadi jenazah pun dibuatkan tudung untuk dipakaikan, khimarun. Tolonglah bagi nasihat akak-akak belakang. Kalau yang jadi peminat tu tolong beritahulah PM. Puan, menutup aurat satu kewajipan. Umrah itu kalau kali pertama je wajib, kali kedua ketiga dah sunat. Jadi tak usah banggalah dengan pergi umrah berkali-kali itu, tak usah banggalah kalau kita meninggalkan perkara yang wajib. Apatah lagi kalau kita mengerjakan perkara haram, tu lagi kan. Ada orang kita dia menganggap pergi umrah sebagai cara cuci dosa. Kita dah buat jahat macam-macam, pergi umrah kita duduk depan Kaabah mohon ampun pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Esok balik Malaysia buat jahat lagi. Ada duit esok pergi umrah cuci dosa balik. Tak betul lah tu. Apatah lagi kalau dosa itu bersangkutan dengan hak-hak manusia. Kan? Kita dalam khutbah selalu sebut khutbah kedua salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan. Ada orang dia beranggapan tak apa buat macam ni, benda-benda macam ni dosa kita. Pergi ke Mekah esok cuci lah, esok balik Malaysia buat jahat lagi kan. Contoh
Jadi konsep tu tak betul. Memang manusia ni tak lepas daripada dosa, tetapi ia tidak menghalalkan kita untuk melakukan dosa kemudian kita cuci dosa itu di depan Kaabah. Itu tak kena gaya tu. Yang tadi tak kena gaya. Nak taubat betul. Ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Bukan taubat sambal. Itu taubat sambal lah. Ya. Taubat. Pergi buat jahat, pergi Mekah, minta ampun pada Allah, cuci dosa, balik dah bersih, buat jahat balik. Ini jenis manusia macam ni. Penyulah dia kata, kau siapa? Aku tak pakai tudung pun 3-4 kali pergi umrah. Kau ada pergi umrah? Jadi tak betul tu. Wallahu a'lam. Baik. Tadi kita balik pada khimar tadi. Perempuan, mati perempuan ni akan dibuatkan sepasang baju dia, tudung dia, kemudian wa izarun, kain. Pakaian, tudung, kain tu maknanya kain yang menutup badan dia lah. Kalau buat baju tu, baju meksi kena ada kain. Kan? Kalau buat baju kurung tu kan ada kain dia. Kan? Kemudian walafi fatani. Dan 2 lapis kapan. 2 lapis kapan. 2 lapis kapan. Itu dia cara kapan jenazah. Baik. Kita masuk kepada fasal yang ke-53. Fasal 54 dan 55 ni insya-Allah kita akan bincangkan hari Selasa nanti. Khusus tu hari Rabu. Hari Selasa tu kita kuliah Zuhur, insya-Allah kita akan bincangkan 2 lagi fasal berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi kita akan tutup hari ini dengan fasal ke-53. Itu rukun solat jenazah. Faslun arkanu salatil janazati sab'atun. Rukun sembahyang jenazah itu ada 7. Al-awwalu an-niyyah. Awal niat. Usolli ala hadha al-mayt al-hadir 4 takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ataupun kalau lebih mudah untuk kita saja aku semayangkan jenazah lelaki ini 4 takbir fardu kifayah kerana ikut imam kerana Allah Taala. Boleh. Saya semayangkan atas jenazah ini. Memang bahasa Arab dia tu usolli ala. Aku semayangkan atas jenazah lelaki ini atau lelaki atau perempuan ini 4 takbir fardu kifayah ikut imam kerana Allah Taala. Niat tu penting. Apa-apa ibadah pun niat tu. Baik, yang kedua atsani arba'u takbirat, 4 takbir. Kenapa 4 takbir? Sebab menggantikan rakaat. Rakaat dia ada rukuk, sujud, bagai mana ada kita rukuk sujud kat mayat. Jadi ganti dengan 4 takbir. 1 takbir itu seumpama 1 rakaat. Kemudian at-thalith al-qiyamu 'ala al-qadir. Yang ketiga ialah qiyam kepada yang berkuasa, yang mampu. Kalau tak mampu boleh guna kursi. Kalau tak mampu sangat. Tapi jangan lupa niat kita tadi, dalam niat tersebut fardul kifayah. Apa makna fardul kifayah? Maknanya kalau kita dah betul-betul tak mampu, tak apa, tak payah sembahyang, bagi orang yang mampu sembahyang. Sebab bila yang mampu ni sembahyang kan, maka terlepas dah kewajipan pada yang lain. Dia bukan fardu ain. Kalau fardu ain penuh, habis semua orang sembahyang dengan jenazah, pasal tak sembahyang berdosa. Tapi dia fardu kifayah. Bila fardu kifayah maknanya kalau ada sekumpulan dah cukup dah, terlepas pada yang lain. Itu dia maksudnya.
Kemudian ar-rabi'u qira'atul Fatihah, yang keempat membaca Fatihah. Kat mana? Di takbir pertama. Takbir pertama tu Fatihah. Takbir pertama tu ialah takbiratul ihram. Bezakan dengan takbir yang ada pada sembahyang hari raya. Itu kena bezakan. Sembahyang hari raya dia lain. Kan takbir dalam sembahyang raya hukumnya sunat. Takbir dalam sembahyang jenazah adalah rukun. Jadi dia dah masuk sekali dengan takbiratul ihram. Takbir ihram tu takbir tamu tu lah. Lepas takbir tamu tu baca Fatihah. Boleh? Tak ada masalah? Boleh? Sunat? Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Lepas tu Fatihah. Okey. Kemudian yang kelima, al-khamis as-salatu ala Nabi SAW ba'da thaniyah. Ya, selawat Nabi SAW selepas takbir kedua. Kan, ba'da takbir rabti thaniyah. Jadi takbir kedua Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Sampai itu. Itulah dia dikatakan selawat atas Nabi, ataupun lebih kita kenali sebagai selawat Ibrahimiyah. Itu dia. Kemudian as-sadis yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da tsalitsah, mendoakan si mati selepas takbir ketiga. Sekurang-kurangnya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu kalau perempuan. Kalau lelaki perempuan bercampur, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mayat tu dua mayat, sama ada lelaki perempuan ataupun lelaki saja atau perempuan saja, Allahumma fir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dengar akak-akak belakang, kongsi ilmu ni dengar ya. Maksudnya jenazah tu kalau ada banyak jenazah depan tu, jenazah aja. Allahumma tak campur lagi pun tak apa. Kalau campur pun dikira sama. Maksudnya tak adalah kata aturan dekat kubur tak mana tu dah tak ada lah. Kita susun ikut kesesuaian. Pasal dia ramai kan. Okey. Macam pegang kan. Ya betul. Dan doa pun satu je kita pakai, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Satu je kita pakai. Sebab dia bila dah ramai tu, dia tidak lagi mengira lelaki atau perempuan. Kan? Walaupun perempuan saja, katanya satu perempuan je, contoh, boleh dipakai Allahumma fir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Tapi susahlah. Susah tu macam mana susah? Kita tak mengaji bahasa Arab. Jadi kita ambil lah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu paling kurang. Paling kurang. Sebaik-baiknya yang lengkap lah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu sampai habis. Itu paling baik lah. So kurang-kurang itu pun cukup dah. Kan? Sebab kita bukan hafal semua. Itu dia. Baik. Kemudian as-sabi' as-salam. Jadi orang tanya kita, Ustaz, lepas takbir keempat tu ada doa tak? Ada. Tapi doa itu sunat saja. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu wa fir lahu wa lana. Itu doa tu sunat. Sunat. Tak habis baca doa tu imam lagi salam pun tak apa dah. So doa takbir keempat tu hukumnya sunat saja. Yang rukunnya takbir keempat. Kalau tidak doa pun tak apa. Sebab dia bukan rukun. Yang rukun doa takbir ketiga. Tu rukun. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, tu memang rukun. Jadi lepas takbir keempat tu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Ya. Wallahu a'lam. Itu dia cerita dia.
Jadi kita dah membincangkan tentang 3 benda, iaitu tentang cara memandikan jenazah, cara mengkafankan jenazah, dan rukun solat jenazah. Jadi praktikal huraian lebih lanjutnya nanti akan diikuti, akan disampaikan oleh penceramah pada dalam khusus urusan jenazah 8 hari bulan Jun nanti di Masjid Aulia Padang Tembak. Tu saya hari Selasa depan. Yang Rabu depan 8 hari bulan. 1 hari je, pagi 2 tengah hari petang. Jadi kalau kita nak masuk, kalau kita berminat, terus bagi nama pada Ustaz Kamil. Bagi nama terus pada dia. Kata Ustaz, saya nak masuk. Khusus tulisannya saya nak masuk. Walaupun tak ada, takut-takut jabatan kita tak bagi nama. Jadi kita terus bagi nama pada Ustaz Kamil. Jadi Ustaz Kamil akan masukkan dalam senarai peserta untuk dimohon pelepasan daripada ketua jabatan masing-masing untuk hadir khusus saya. Jadi saya mengusulkan elok ikut. Satu IPK dan satu kontingen Perak. Tapi dia ada kota dia tak banyak. Tu kena cepat lah. Kena check, kena tanya. Jadi akan diadakan pada Rabu depan ni 8 Jun 2022 nanti insya-Allah di Masjid Aulia Padang Tembak. Jadi pagi tu terus pergi sana buat pendaftaran. Tapi sebelum tu hubungi Ustaz Kamil dulu, bagi nama nombor badan dulu. Kata saya daripada Congan Khas, saya daripada Jelong nak ikut khusus ni. Kan? Jadi bila nampak tu nanti Ustaz bila keluar semboyan khusus nanti insya-Allah hari Selasa ke ataupun mungkin besok ke, nama kita tu ada dalam semboyan tu untuk dimohon pelepasan daripada ketua jabatan untuk hadir. Saya mengusulkanlah pusat kita last kali kita buat tahun 2019 di MES Pegawai tu last kita buat. Jadi kita lepas tu PKP dah tak buat dah. Tahun ni buat balik. Satu buat kat pun tempat dia tak cukup ruang kan. Ya. Jadi kalau buat di masjid tu, masjid tu luas. ya, Masjid Aulia tu jadi dia punya kemudahan dia sesuai untuk khusus pengurusan jenazah. Dan pihak masjid pun tidak berhalangan. Okey, alhamdulillah, syukur. Tempat mandi pun luas lah. Jadi boleh praktikal pun situ je. Saya ingat praktikal mandi kapan pun situ lah. Cuma tengoklah siapa-siapa yang kena petik jadi model si mati tu. Tu saya cakap waktu Datuk KP tadi kan, kalau setengah khusus jenazah dia ada sampai praktikal ke bumi. Jadi kebetulan masjid kubur urap seberang jalan je. Tapi cakap saya kan. Model kena cek patung juga sebab orang yang aku semua nak belajar. Ya betul. Aku jadi model dia tak dapat belajar. Ya betul. Ya betul. Kalau ikutkan model patung tu lebih sesuai lah. Lebih sesuai Tapi nanti kita tunggulah hari jadi esok macam mana. Ataupun mungkin salah seorang urus dia jadi model ke mungkin lah. Tengok nanti macam mana. Ataupun mungkin ada seorang pegawai masjid ke akan jadi model ke. Tengok nanti hari jadi tu. Tapi memang sebenarnya setengah-setengah khusus pusat jenazah mereka menyediakan patung model untuk sebagai contoh untuk pengurusan jenazah. Lebih mudah. Tapi patung ni nak kena cari patung jenis yang elastik, bukan patung keras tu. Kalau patung keras tu susah kan nak buat. Patung yang elastik kan, yang boleh dia lembut kan, kaki tangan boleh. Ustaz jabatan agama ada tak tahu, kita tengok nanti macam mana. Terserah pada Ustaz lah, terserah pada penyelaras Ustaz Kamil dengan tim dia untuk uruskan benda tu. Tapi tak apa, insya-Allah saya fikir apa-apa pun semua akan dapat manfaat. Cuma itulah kata orang tu, kalau setengah tempat tu sebenarnya tu dengan praktikal ke bumi sekali. Kalau orang tu jadi model merasa lah dia masuk dia lahat. Wah macam ni aku mati esok. Cuma bezanya tak kambuh lah, tak angkat balik nak kata kan. Itu je lah kan. Wallahu a'lam. So jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang kita akan bincangkan 2 lagi fasal berkaitan dengan pengurusan jenazah ini, itu pengebumian mayat dan membongkar kubur. 2 lagi kita akan bincangkan insya-Allah pada kuliah kita akan datang pada hari Selasa insya-Allah. Jadi itulah dia sedikit banyak kita boleh kongsikan pada tengah hari ini. Yang baik dari Allah SWT. Ini kurang lebih kita semua
mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu kala zat wa azim li wa lakum. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi